Oleh kerana kita biasa mazhab Syafi'i, kita masih amalkan mazhab Syafi'i walaupun di sana. Jadi tabung haji selesai kita amal mazhab Syafi'i. Cuma sekarang ini kita sampai di Arafah, kita jamak salat itu kerana keperluan lain, lil hajah, kerana punca air terhad. Itu besok sampai waktu wukuf saya akan cerita satu-satu insya-Allah. Okey. Pada malamnya selepas maghrib Nabi bergerak daripada Arafah ke Muzdalifah. Lepas maghrib bermakna kalau kita bergerak lepas maghrib daripada Arafah ke Muzdalifah, kita akan dapat sunnah Nabi. Ini bergantunglah. Amalan kita sekarang ini, kita akan bergerak first bas yang bergerak daripada Arafah ke Muzdalifah, makan masa lebih kurang 15 minit ikut darah dunia, biasa 10 minit sebelum maghrib. Walau bagaimanapun saya pernah alami 2 tahun lepas, dan tahun lepas baru ni tak ada kita gerak lepas maghrib. Kita bincang dengan Syekh Haji, Syekh boleh tak kita gerakkan bas selepas azan maghrib, sebab kita nak waktu afdal wukuf. Syekh Haji kata, Syekh Haji kamu muda-muda, mudah nak berunding, kita cuba buat. Saya diarahkan demikian, kalau saya tak ikut, Syekh Haji besar, Syekh besar, dia panggil Syekh Asia Tenggara punya Syekh akan rekod, mungkin kami kena punishment, kena. Tapi kita cuba, dia kata, kita buat macam ni taktik. Sebelum maghrib, gerakkan jemaah semua masuk bas. Maknanya kalau Syekh Haji datang tengok, semua jemaah atas bas lah. Dia boleh jawab dah besok. Terlambat apa semua tu tak apa, kita mungkin prosesnya lama apa semua dan sebagainya lah, adalah alasan lain. Jadi semua atas bas, azan maghrib, habis azan terus jalan. Saya pun dah tahu macam tu preparation kita waktu taklimat ke Mekah, kita pun taklimat bagi grup ni tim ni kita akan gerak awal. Oleh sebab itu tuan, sebelum naik bas wuduk dulu, pasal di Muzdalifah payah nak wuduk, tak ada air. Air ada, punca air terlalu sedikit. Kita beri taklimat macam mana cara nak buat ibadah. Senang, boleh berunding. Dia tak, sekarang ni Syekh Haji ni orang pengurusan, belajar kat UK, kat US sebagainya. Syekh Haji 2 tahun lepas saya punya, dia ni orang Saudi Arabia Airline. Mudah nak berunding, boleh berunding, fleksibel. Okey, bermalam di Muzdalifah. Nabi bermalam 1 malam di Muzdalifah. Sampai Muzdalifah Nabi bermalam. Okey, dan Nabi di Muzdalifah sembahyang jamak takhir maghrib dan isyak. Maknanya siapa yang sembahyang jamak takhir maghrib isyak di Muzdalifah, dia akan dapat sunnah Nabi satu lagi. Dan Nabi bermalam sampai pagi esok 10 hari Zulhijjah baru bergerak pagi itu. Mana siapa-siapa yang keluar lambat daripada Muzdalifah, dia dapat sunnah Nabi yang kedua. Saya selalu beritahu jemaah, sebab itu jangan bergerak naik bas. Tak apa, lambat tidur. Saya jadi jemaah haji, saya tidur tuan. Petang ketika taruh beg kat situ, saya buka payung. Nak pergi besok akan cerita apa alat kena beli, kena bawa. Saya buka payung, kalau kepala kita tak ada tutup, ini tengah pun. Saya sorong kepala bawah payung, saya bertidur, berdengkur. Oh, maka tu, nanti kena tinggal. Tak apa, tak kena tinggalnya. Bas lambat lagi habis. Pengalaman saya, tiap tahun saya keluar lambat daripada Muzdalifah. Jamaah keluar habis, bas terakhir saya keluar. Dua tahun lepas saya keluar pukul 7.30. Tahun lepas pukul 8 pagi. 8 pagi sebab sempat semaya subuh di Muzdalifah, bermakna kita dapat sunnah Nabi. Orang tak faham, dia nak pergi cepat, nak balik tidur kat kemah sedap. Kita ni dalam rangka ibadah, kena utamakan ibadah, jangan utamakan sedap. Ini banyak orang tak tahu. Queue sampai sakit-sakit pinggang, bas tak mari lagi, berdiri tak nak duduk. Besok sampai di Muzdalifah, besok ada gambar-gambar saya boleh tunjuk insya-Allah. Okey, menyembelih korban. Nabi selepas 10 Zulhijjah melontar Jamratul Kubra atau Jamratul Aqabah, lepas tu dia pun sembelih korban Nabi. Okey, lepas tu bercukur, dapat tahlul awal. Kalau bercukur baru Nabi. Okey, ini susunan ini bagi mazhab Syafi'i adalah afdal, sunat kan. Bagi mazhab Hanafi wajib. Orang Hanafi wajib melontar pagi 10 Zulhijjah. Okey, Hanafi. Kita sunat melontar 10 Zulhijjah tu pagi. Nak melontar petang malam pun tak apa, tapi pagi sunat. Tapi kita larang jemaah pergi pada masa tu kerana orang terlalu ramai. Tahun 2003 orang mati terpijak sebanyak 252 orang pada waktu duha. Waktu tu jemaah lama, tak besar macam sekarang. Saya masih ada 3-4 keping gambar tunjuk jemaah penuh. Angkut pakai berdosa je, tak larat angkat lah, sorok angkat dia masuk lori. Kita larang jemaah kita pergi, pasal kita sunat.
Biar Hanafi pergi, dia wajib. Orang Hanafi, saya pernah urus orang Hanafi ini. Dia kusuna saya di Kuala Lumpur, ada 5 orang. Sampai ke Mekah, Ustaz, tolong saya Ustaz. Tolong apa? Saya nak buat macam Hanafi lah. Boleh tak tolong setakat mana boleh tolong? Dia kena pergi melontar Jamratul Aqabah, kena sembelih korban, dia baru boleh gunting. Sedangkan kita duduk dekat Mina ni. Dia pun telefon saya, Ustaz, saya minta tolong. Boleh tu boleh, tapi harga kambing mahal pada masa tu. Daripada kalau kita korban 450 seekor kambing, mungkin dia pergi sampai 450-500. Pasal orang nak sembelih tu nak kena cari masa dulu. Tak apa kami bayar. Tak apa, saya pun tanya seorang budak kami sanggup buat tak? Dia sanggup buat. Harga kambing tak salah saya 450 ke 500, tak ingat dah saya, di 5 orang. Okey, boleh. Jadi saya di Mina, awak sudah melontar, telefon saya. Dia melontar, Ustaz, kami dah siap melontar. Okey, tunggu arahan saya nak gunting, nak cukur ni. Saya pun telefon ke Mekah, sembelih kambing sekarang, dia sudah melontar. Waktu sembelih kambing, dah siap sembelih mati semua, telefon, dah siap semua Ustaz. Telefon dia balik, boleh gunting sekarang. Terpaksa lah. Pasal 5 orang. Kalau 500, tercomot saya. Okey. Nabi bergunting, sebab bergunting, balik ke Mekah. Pada masa itu juga, hari itu juga, balik tawaf rukun. Tawaf ifadah. Lepas tawaf, selesai lah. Pasal Nabi buat haji, dia Ustaz Sunnah ulama kata haji ifrah, dia buat awal lagi tawaf sa'i. Apa ni lepas tawaf kudum dia sa'i. Kemudian bermalam di Mina, baru patah balik sebelum Mina. Berada di Mina selama 3 malam sampai 13 hari bulan Zulhijjah. Melontar 3 jamarah di Mina, baru habislah 13 hari bulan, selesailah Nabi balik semula ke Mekah. Okey, itu ringkasan perjalanan haji Nabi. Di antara tu celah-celah tu terlibat perbezaan hukum hakam. Orang-orang Hanafi mabit di Muzdalifah sunat. Orang Syafi'i wajib mabit Muzdalifah. Hanafi wajib mabit di Mina lepas Zulhijjah, Syafi'i sunat mabit di Mina lepas Zulhijjah. Itu beza. Kita satu masa panggil orang Turki, bentangkan pengurusan haji Turki dalam satu muzakarah. So kita tanya, kenapa orang Turki lalu di Muzdalifah pukul 9 malam, belum tengah malam lagi tu ke Mekah, tak silap pun. Dia jawab, orang Turki kebanyakan Hanafi. Orang Hanafi cuma sunat saja mabit Muzdalifah, sebab tu mereka jalan kaki terus takbir Allah, takbir talbiyah terus ke Mina pada malam tu. Dia tak silap pun di Muzdalifah, lalu saja sebelum tengah malam pun, pasal dia sunat. Wallahu a'lam bissawab. Okey, rahmati Allah. Pukul berapa sekarang? Kita mula tadi pukul berapa? 9.30. Ha? 9.20, 10.20, 11.20, baru 2 jam. Kita sambung sikit. Boleh tak? Boleh. Boleh kat dulu kita sambung. Sambung. Sikit je, kalau habis tak apa. Okey, kita masuk tentang haji. Apa makna haji? Haji menurut bahasa ialah qasdun, al-qasdu, qasad, untuk menuju ke suatu tempat, menuju ke satu benda. Haji itu dari bahasa. Dan segi istilahnya, mengunjungi Baitul Haram di Makkah pada bulan-bulan haji, kerana mengerjakan ibadat-ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Itu definisi dia. Haji mengunjungi Baitul Haram pada bulan-bulan haji. Okey, untuk apa? Untuk kerjakan ibadah-ibadah tertentu seperti tawaf, sa'i, wukuf dan sebagainya menurut syarat-syaratnya. Tiap ibadah itu ada syaratnya. Kita akan perincikan satu-satu insya-Allah. Ini istilah sajalah, kan. Mana dah tahu kok keluar ada kursus intensif soalan. Mana tahu kok. Kalau tak boleh jawab tak apa. Ustaz, saya tak reti menulis, tak boleh jawab. Tak pas pun boleh pergi Mekah juga. Kita nak tahu cuma kadar. Saya pernah bercadar pada tabung haji dulu bagi orang-orang warga emas. Kalau Makkah terlalu rendah, dia ada standard dia, kita cuba buat kursus khas kepada pembimbing, pengiring. Warga emas syaratkan pergi haji ada pengiring.
Sebab haji buat syarat ada pengiring. Kalau tidak urus apa nak urus, maka pengiring itu kena faham. Yang diiring tak faham tak apa, dia ikut je. Lompat mak dia lompat, senggil mak dia senggil, tegak mak dia tegakkan. Tapi yang nak nyuruh tegak senggil dia kena faham betul-betul. Tu pernah kita cadangkan dulu. Di malangnya budak tabung haji tak faham. Okey tuan-tuan jawab betul-betul. Siapa-siapa dapat markah sekian, kita panggil balik buat kursus. Langsung tak mari kursus. Saya kata, saya pernah tegur, kenapa awak beritahu? Kita nak tengok dia punya kepahaman daripada kursus bersiri ni, faham tak faham. Saya pernah buat soalan tu. Antara soalan saya pernah buat, apa makna tahlul? Gunting, kita jawab, pilih empat kan, bebas pada pelarangan ihram. Ramai jawab tahlul tu makna dia gunting. Gunting tu tahlul lain. Kita bincang besok pak tahlul. Okey, bulan-bulan haji, syaratnya tadi pada bulan-bulan haji. Mana haji tidak sepanjang tahun boleh buat, hanya bulan tertentu, iaitu bulan haji, bulan 1 Syawal hingga sebelum fajar 10 Zulhijjah. Niat haji mesti pada masa ini. Niat haji sekarang tak sah. Niat haji selepas 10 Zulhijjah, hari raya haji itu dah tubuh, tak sah. Mesti sebelum. Tapi kalau niat 1 Syawal sah pada hari raya puasa, insya-Allah kita dalam ihram 2 bulan 10 hari. 2 bulan 10 hari ihram kita. Oh, kuning kain kita daripada putih jadi kuning. Janggut saya dah panjang tak ni kan, maka mihun masuk dengan janggut sekali. Umrah pula bezakan umrah dengan haji itu apa tu? Umrah pula arti umrah menurut hasil ziarah, itu arti umrah. Dari segi istilah ialah menziarahi Baitulil Haram pada bila-bila masa sepanjang tahun ini. Kerana mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Sama juga ada ibadat tertentu, ada rukun, ada wajib, ada sunat. Tapi masa dia bila-bila masa saja. Kecuali itu sebenarnya. Bila-bila masa bermaksud sepanjang tahun kecuali dalam ihram haji. Orang haji belum tahlul betul-betul, tak sah niat umrah. Kita pergi Arafah Mina, takut dia dapat tahlul awal, dia pakai baju biasa, tapi tawaf sa'i belum siap, pergi niat umrah, tak sah umrah kerana haji belum habis. Itu maksudnya. Kecuali dalam ihram haji. Okey, syarat-syarat wajib haji. Sikit lagi kita pergi. Pertama, tentulah kena Islam. Yang tak Islam nak masuk pun tak boleh. Oh, tak bagi masuk. Okey, bermakna kena jaga keislamannya itu. Saya tak ada masa tu nak senaraikan sebab-sebab batalnya Islam. Perkara-perkara yang membatalkan iman, perkara-perkara yang membatalkan Islam ada dalam buku. Kalau sempat besok, ujung-ujung besok kalau ada masa saya akan tayang kembali. Mana kena jaga Islam ni? Kalau batal Islamnya, tak jadi haji. Batal Islam bukan saja haji, seluruh amalan sebelumnya batal. Sebab tu orang murtad dia qada pada masuk Islam balik, dia kena qada semua ibadah yang lepas. Parah. Okey, itu implikasi kepada syarat Islam tadi. Yang kedua, balik cukup umur. Kanak-anak yang belum balik tidak wajib mengerjakan haji, walaupun hajinya sah diniatkan oleh maknya atau ayah ahli walinya, tetapi haji itu jadi haji sunnah. Dan minta kalau boleh tak usah bawa, kalau boleh yang kecil-kecil. Sibuk kita tak boleh buat haji, diuruskan dia. Budak kecil, tempat orang tua pun tak larat ni. Ramai orang apa semua bawa budak kecil pula, Allahu Akbar, kesian. Kalau budak tu dah boleh bawa diri, dah umur 7 tahun apa semua itu boleh, cuma dapat haji sunat je lah. Dia pula lagi lincah kita. Sak terawak. Saya jumpa budak masa dulu, dia kursus dengan saya. Dia jumpa kelompok dia cari saya. Ustaz, kamu dah semua Ustaz, dia kata sekali tu saya tawaf, aku tu ajar aswad. Askar panggil, stop semua orang, pergi dia kucuk. Orang Arab dengan budak kecil dia hormat, dia sayang. Saya pernah sekali nak balik ke Jeddah, nak balik ke Malaysia. Saya kebetulan pergi tahun tu, visa saya visa haji, bukan visa bi'tsah, bukan visa bertugas. Kalau visa haji kena balik dengan jemaah, kena naik bas. Kalau pergi tidak dengan jemaah kena stop, masuk penjara. Budak kawan saya kat Mekah nak hantar saya dengan kereta dia.
"Tuan Ustaz, saya berhantar dengan EMC." "Oh, saya ni bisa bukan usaha ni, bisa haji ni." "Tak apa, saya bawa anak." Kenapa? Arab ni kalau bawa budak kecil, lepas checkpoint tu kan, jalan dia. Kalau bawa budak kecil kan, dia cukup jaga tu. Okey. Yang ketiga, berakal. Orang gila tidak wajib menunaikan haji. Yang gila yang tak betul tak wajib, terus pergi lah, tawaf berjalan macam ni. Yang sapi, yang gejak akal, kalau mak dia atau wali dia niat sah hajinya, walaupun haji tidak wajib. Macam orang yang tak cukup syarat wajib haji lah. Yang keempat, merdeka. Bukan hamba, bukan 31 Ogos. Merdeka, itu lain. Ini merdeka, bukan hamba. Kalau hamba tak wajib. Yang kelima, istita'ah. Ini kita akan bincang sekarang. Mempunyai kemampuan untuk menunaikan haji. Catatan, haji, wajib haji ni hanya sekali seumur hidup. Pergi kedua, ketiga tu tak wajib, sunat. Kecuali ada benda-benda yang mewajibkan kita wajib. Pelik lagi, ada. Sebab apa? Haji pertama rusak, maka dia kena qada tahun berikutnya, itu wajib. Atau dia bernazar, maka wajib. Dalam satu muzakarah kita bincang Pak Nazar. Nabi melarang bernazar dengan benda yang sukar, termasuk mengerjakan haji ni tertakluk pada banyak benda. Kota lagi, duit lagi, kesihatan lagi. Jangan bernazar dengan haji. Okey. Bernazar dengan yang mudah, puasa ke, baca Quran ke, kan senang kita buat bila-bila. Okey, istita'ah. Syarat-syarat istita'ah. Pertama, pada diri sendiri. Mampu ni diri kita sendiri mampu. Bermaksud, pertama cukup bekalan untuk diri kita. Wa tazabbadu fa inna khairaz zadi taqwa. Okey. Satu masa ahli Yaman, orang Yaman pergi haji tanpa, dia kata yahujjun wala tazawwadu. Dia pergi haji, dia tidak berbekal. Dia kata nahnul mutawakkilun. Kami adalah orang yang bertawakal pada Allah. Sampai ke Mekah, habis makanan minta sedekah. Lalu Allah Taala turunkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu dan sebaik bekal itu adalah takwa. Wattaqul ya ulil albab, bertakwalah kamu pada wahai orang-orang yang berakal. Okey, cukup bekalan untuk diri bermaksud perbelanjaan seharian cukup. Contoh kalau pergi muassasah, tabung haji sedia makan untuk makan tengah hari, makan malam. Minum pagi, sarapan pagi, belanja sendiri. Itu kena buat peruntukan. Biasa kalau dulu tabung haji dalam surat kenyataan kita boleh pergi haji, besok dia keluar satu surat KT berapa, tarikh bila berangkat dan sebagainya. Situ dia tulis bawa bekal atas kadar RM30 satu hari. Untuk spare. Walaupun makan bermasak dia bagi 2 kali sehari. Kalau muassasah, kalau package biasa dia bagilah dengan sarapan sekali. Tapi kita mana boleh makan tu je, mesti nak makan kat luar. Nafsu kan. Saya kena puang di hotel 10 hari kerana ada dulu buat master trainer untuk pinjaman World Bank. Duduk di hotel 10 hari, tak lalu dah tengok makan dekat hotel tu. Cari bawa pokok juga. Kalau jakun juga dah. Okey. Perbanyak seharian. Perbanyak seharian ni dan upah. Upah-upah kalau kita sakit, sediakan peruntukan ni. Ini tabung haji tak buat, saya buat ni. Saya fikir sendiri buat. Tahun lepas saya tayangkan di Mekah. Orang tahu tu, Ustaz buat macam ni. Ui bagus, dia pun kopi, tak tahulah dia tayang tidak. Pertama saya kata kena sediakan untuk dam tamattu'. Kalau berhaji tamattu' RM350 seekor kambing dam tamattu' wajib. Wajib. Ada tak kecuali tapi tak terlibat dengan kita. Tak usah fikir. Sia dulu duit kena sediakan 300 berdasarkan pada tahun lepas RM350. Tahun ni tak tahu tak lebih. Nak selesa sedia 400. Ya kan? Tak habis apa. Yang kedua, upah tolak umrah kalau kita sampai ke Mekah sakit atau memang kita orang sakit, memang sedialah. Kita yang sihat ni jangan anggap kita sihat sentiasa. Ya kan? Tuk tersepak je. Sepak kaki, bengkak kaki, nak tahu apa ni. Alah, macam mana? Upah tolak. Tidak. 2 tahun lepas saya jumpa saudara saya kat Mekah, masuk hospital di Madinah. Rupanya seminggu sebelum pergi haji jatuh, letak tulang punggung. Dia tak pergi ke hospital. Orang kampung duk main urut, tak tahu letak urut dulu. Sampai kemudian langsung boleh bangun masuk hospital. Sepanjang-panjang dia Mekah atas wheelchair.
Jumpa kat sana, dapat suami dia, saya tengah ceramah. Kenal saya tak? Saya kata, siapa? 35 tahun tak jumpa. Ini sepupu mak awak. Sifar Allah Akbar. Tanya sini mana? Masih lagi hospital di Madinah. Dia kat Mekah. Saya sampai kat Mekah, saya pergi jumpa dengan dia. Nangis aku, ingat kamu tak kenal dah aku. Okey, Maksud, tak apa Maksud. Saya kata, Maksud besok nak melontar, suruh wakil kat saya tolong lontarkan. Baru kita cari kesempatan ambil pahala kan. 400 kalau tidak. Tahun lepas kita runding antara 300 ke 300,500. Sampai ke Mekah kita berunding dengan petugas-petugas haji, budak-budak tempatan sana, Indon ke petani ke. Kita buat putusan, kalau dia ibu pejabat ataupun haji tahun lepas, jarak ke hotel, ke masjid 800 meter. Nak tolak orang 800 meter ni, nak sampai masjid. Waktu turun jalan tu bukit, balik pula bukit kubur, tawaf sa'i pula, sa'i 3 km, tawaf lagi, upah 300. Kalau saya tobat saya tak buat, tak larang. Nah, 300 ke 300 setengah terunding. Okey. Ada juga upah Pak Arab kat luar tu 200 boleh ambil, tapi bahu tak tahu ke mana, campung. Tahun 2004 seorang jemaah haji pergi ngadu kat saya, Ustaz, saya ni Allah silap sikit Ustaz. Silap apa tuan? Saya tawaf itu 50 sen je. Kenapa? Saya nak murah upah budak Arab kat luar tu. Cukup dia 5, dia kata 7. Halas 7. Baca dia tinggal. Duduk seorang pagi atas wheelchair dia pulang. Tak mari-mari dah sekali kalau betul-betul wheelchair balik. Dia nanti sampai hotel. Kita tujuan supaya kalau upah tadi dengan budak yang kita kenal, kalau berlaku apa-apa kita boleh panggil balik, boleh betulkan balik. 400, 300,500 terlepas. 300 ke 300,500 bergantung pada saiz orang. Kalau tu bukit macam ni, sudah. Tamattu kena bayar dah. Sebab dia diberi kelonggaran kepada orang ini bersenang-senang, itu nama tamattu. Sampai ke Mekah, habis umrah, gunting, dah pakai biasa. Orang ifrat dalam ihram sepanjang-panjang. Okey, oleh sebab kita dapat kemudahan, maka kita wajib bersedekah pada fakir miskin. Okey, walau bagaimanapun ada 3 kumpulan yang tak kena dam tamattu. Saya tak nak cerita aja, dan cerita tak apa, orang tanya kena jawab. Pertama, ahli Mekah. Orang bermustautin di Mekah tak kena dam, dan juga sekitarnya Mekah dan juga di kawasan 2 marhalah. Okey, yang kedua, orang yang niat haji di miqat asal. Miqat asal tadi, dia balik ke miqat asal. Mana kita sampai ke Madinah, kata di Madinah dulu niat umrah di Bir Ali, sampai ke Mekah waktu nak buat haji pergi balik Bir Ali semula. Kalau boleh, peraturan Saudi tak boleh keluar. Yang kedua, tampan pergi ke Madinah balik tu 450 km, pergi balik 900 meter. Oh, tanah ini bukan miqat asal kita. Bak miqat besok saya cerita. Tanah itu kita pinjam miqat orang Mekah untuk buat umrah, ya kan? Tu. Yang ketiga, okey. Yang tamattu pinjam kita dah bayar kepada tabung haji. Boleh, asal sembelih kambing. Nak sembelih sendiri pun boleh. Beli kambing sembelih, mati kambing di tanah haram, lepas. Boleh. Cuma cara mana tu tabung haji menyediakan cara supaya jemaah tidak susah. Ya kan? Dia sediakan kaunter, boleh bayar di kaunter tabung haji akan uruskan. Itu boleh. Bin Ali balik. Boleh kalau kita mampu, tapi siapa kita? Pertama, Saudi wisah haji boleh masuk Madinah sekali saja. Lepas keluar Madinah tak boleh patah balik dah, dari segi peraturan. Jadi mudah kita bayar 350. Tambang nak pergi itu beribu. Ya, pergi balik 900 km. Okey. Tapi dah kena hukum, saya ceritalah. Itu hukum je lah. Okey. Okey, tak habis sekali. Yang ketiga, upah melontar. Kok kita sakit. Dalam buku tabung haji lama dia buat kat situ, untuk pergi ke Arafah bawa duit lebih kurang 500 rial Saudi. Dia tak tulis kenapa. 1 tahun jemaah tanya, untuk apa ni? Yang beri taklimat tu pengurus maktab. Dia tak biasa lagi. Ustaz, kenapa dia nak duit? Dia tanya saya. Okey, untuk upah melontar.
Kalau kita sakit tak ada orang tolong, upah melontar biasa jerit 100 hari. Kita melontar 10, 11, 12, 13. Kalau package biasa 300 untuk per hari tu. Orang tu ambil package, per hari dia melontar biasa. Walau bagaimana tu spare duit, tak jadi upah orang, kita buat shopping. Okey, tu segi duit ni tak ada siapa buat ni. Upah tolak haji, balik Arafah Mina sakit, nak kita bas tak boleh, nak saya tak boleh, kena tolak. Musim tu orang padat, dia reservekan 500. Tak sampai 500 tapi simpan duit tu 500. Mana-mana yang boleh bawa sendiri, boleh buat shopping duit tu. Boleh beli kapet kalau lalu nak post. Okey. Last kali jangan lupa, ini banyak yang lupa, upah tolak untuk tawaf wada. Biasanya antara 200 ke 250 rial Saudi. Sedialah 250 ringgit kita. Nak balik tu besok wajib tawaf wada. Banyak orang tawaf wada ni jemaah pergi jumpa saya, ustaz saya ni sakit pinggang, wajib tawaf wada. Kan? Duit tak ada tu. Kalau duit ada tanya. Selagi boleh duduk atas wheelchair, selama itulah wajib. Kecuali orang-orang yang ada uzur syar'i, ada 9 kumpulan orang tak wajib. Besok kita akan cerita. Jangan cerita sekarang, tak habis. Jumlahnya lebih kurang 1,900. Taruhlah 2,000. Kan? Mana-mana boleh kita pakai, kita buat. Okey, duit tu boleh guna. Itu peruntukan sahaja. Okey, tuan-tuan Allah. Habis saja tawaf wada, balik kita ke Malaysia, tamatlah kursus haji pada hari ini. InsyaAllah kita sihat tubuh badan. Kita jumpa minggu depan. Kita akhir dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa awladan salihan wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ansur al-islam wal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa 'amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.